Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Mari Nyamankan Udara. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Mari Nyamankan Udara ini terdapat pada muka surat 130 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 5.3.2 Memahami dan membina pelbagai ayat dalam teks menggunakan penanda wacana dengan betul. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menjelaskan dan menulis 12 ayat dalam teks menggunakan penanda wacana dengan betul dalam sebuah penulisan mengenai Mari Nyamankan Udara. Kedua, menulis 4 perenggan yang kohesi dan koheran dengan betul dalam sebuah penulisan mengenai Mari Nyamankan Udara. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya menjelaskan dan menulis 12 ayat dalam teks menggunakan penanda wacana dengan betul dalam sebuah penulisan mengenai Mari Nyamankan Udara. Kedua, murid berjaya menulis 4 perenggan yang kohesi dan koheran dengan betul dalam sebuah penulisan mengenai Mari Nyamankan Udara. Pernahkah murid-murid merasai suasana ketika berada di bawah pondok? Bagus, tentunya murid-murid akan berasa sejuk dan murid-murid akan terlindung daripada sinaran cahaya matahari mahupun terlindung daripada hujan. Jadinya di sini, Cikgu Afan sudah menyediakan beberapa keping gambar yang menunjukkan pondok. Dan kita lihat pondok yang pertama itu dikenali sebagai gazebo. Pondok ini ataupun gazebo ini telah pun dibina berdekatan dengan kawasan rumah ataupun di luar rumah. Seterusnya kita lihat gambar yang kedua menunjukkan pondok yang telah dibina berhampiran dengan kawasan sawah padi. Tentunya ia menjadi tempat para petani ataupun pesawah berehat setelah penat bekerja di sawah padi tersebut. Dan kita lihat gambar yang terakhir di situ menunjukkan pondok yang telah pun dibina di mana? Bagus. Yang telah dibina di kawasan kolam. Lihat di situ. Tentunya sesiapa sahaja yang datang ke pondok tersebut akan dapat melihat ikan-ikan yang berada di kolam tersebut dan pastinya dapat menenangkan fikiran seseorang apabila berada di pondok tersebut. Oleh itu, murid-murid hendaklah memanfaatkan pondok yang telah dibina ini agar tidak dirosakkan dan perlu dijaga dengan sebaiknya supaya ia dapat dimanfaatkan ataupun digunakan oleh orang lain juga. Murid-murid, mari kita mengulang kaji jenis-jenis ayat yang pernah kita pelajari sebelum ini. Untuk pengetahuan murid-murid, jenis ayat ini terbahagi kepada 4 bahagian. Kita lihat jenis ayat yang pertama iaitu ayat penyata. Apakah itu ayat penyata murid-murid? Bagus. Ayat penyata merupakan ayat yang melibatkan seseorang itu mahu memberitahu ataupun memaklumkan atau menyatakan sesuatu perkara ataupun maklumat kepada orang lain. Kita lihat contoh ayatnya yang telah cikgu sediakan di sini.
Sekolah saya terletak di kawasan kampung. Maksud ayat ini ialah seseorang itu memberitahu kepada orang lain mengenai kedudukan sekolahnya, iaitu terletak di kawasan kampung. Seterusnya kita lihat lagi di situ jenis ayat yang kedua, iaitu ayat perintah. Apakah itu ayat perintah? Ayat perintah merupakan ayat yang melibatkan suruhan, permintaan, larangan dan juga silaan. Kita lihat contoh ayat di sini. Beri buku itu kepada saya. Ayat ini merupakan ayat suruhan. Seterusnya kita lihat yang B. Tolong jawab soalan saya. Ayat ini merupakan ayat permintaan kerana menggunakan kata permintaan iaitu tolong. Seterusnya kita lihat yang C. Sila hadir ke majlis ini. Ayat ini merupakan ayat silaan. Kerana ayat ini menggunakan kata silaan, iaitu sila. Dan yang terakhir, usah kamu bergaduh. Ayat ini merupakan ayat larangan kerana mengandungi kata larangan iaitu usah. Seterusnya, kita lihat lagi jenis ayat yang ketiga, ayat seru. Apakah ayat seru murid-murid? Ayat seru merupakan ayat yang melibatkan seseorang itu mahu meluahkan perasaan ataupun mengekspresi perasaan seperti sakit, gembira, marah dan apa-apa sahaja yang berkaitan dengan perasaan. Contohnya, cikgu sudah sediakan di sini. Aduh, sakitnya kakiku. Ayat ini merupakan ayat seru dan melibatkan perasaan sakit. Seterusnya, wah, kuatnya kamu. Ayat ini menunjukkan perasaan yang sangat kagum ataupun teruja. Seterusnya kita lihat jenis ayat yang keempat iaitu ayat tanya. Ayat tanya ini berfungsi untuk seseorang itu bertanyakan sesuatu ataupun menyoal sesuatu perkara. Contohnya, bilakah kamu tiba? Ayat ini merupakan ayat tanya kerana menggunakan kata tanya iaitu bila. Seterusnya yang B, kuih itu harganya berapa? Ayat ini merupakan ayat tanya kerana menggunakan kata tanya berapa. Yang membezakan antara A dengan B itu, bila itu terletak di mana? Bagus. Di hadapan ayat tanya dan mestilah ditambahkan dengan partikel kah, iaitu bilakah. Sekiranya murid tidak mahu meletakkan partikel kah pada kata tanya tersebut, maka murid perlu meletakkan kata tanya berapa itu di mana? Bagus, di belakang ayat tanya iaitu berapa? Di belakang ayat tanya. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami keempat-empat jenis ayat ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mengulang kaji ragam ayat yang pernah kita pelajari sebelum ini. Baiklah murid-murid, untuk pengetahuan murid-murid, ragam ayat ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu ayat aktif dan juga ayat pasif. Kita lihat contoh ayat aktif yang sudah cikgu berikan di sini. Pak Man menghubungi pihak polis untuk melaporkan kejadian rompakan itu. Ayat ini merupakan ayat aktif kerana menggunakan apa? Bagus, kata kerja aktif iaitu menghubungi. Jadinya di sini, menghubungi merupakan kata kerja aktif transitif. Kerana apa transitif? Kerana memerlukan objek. Kalau tak, murid-murid tidak akan faham. Pak Man menghubungi. Menghubungi apa? Siapa? Kan? Jadinya di sini perlu disambut dengan objek iaitu pihak polis. Supaya ayat ini dapat difahami lagi maksudnya. Kan? Seterusnya kita lihat ragam ayat yang kedua iaitu ayat pasif. Kita lihat contoh ayatnya.
pihak polis dihubungi oleh Pak Man untuk melaporkan kejadian rompakan itu. Ayat ini merupakan ayat pasif. Mengapa? Bagus. Ayat ini merupakan ayat pasif kerana menggunakan kata kerja pasif iaitu dihubungi. Dan di sini dihubungi oleh. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami ragam ayat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membina ayat berdasarkan gambar satu ini dalam jadual untuk menjelaskannya. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu sudah menyediakan gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini murid perlu jelaskan dengan apa? Dengan membina ayat. Iaitu Cikgu Afan sudah pun menyatakan beberapa maklumat dalam jadual ini. Iaitu kita lihat maklumat yang pertama, aduhai. Aduhai ini merupakan kata seru. Bagus. Jadinya di sini contoh ayat yang telah cikgu berikan di sini. Aduhai, panas sungguh di kawasan wakaf ini. Bisik hati Amar. Jadinya di sini murid perlu meletakkan perkataan ataupun maklumat dalam ayat tersebut untuk menjelaskan lagi gambar yang pertama ini. Kita lihat maklumat yang kedua. Berasa tidak selesa. Kita lihat contoh ayat. Amar ... sewaktu berada di kawasan wakaf sekolahnya. Jadinya di sini murid perlu melengkapkan ayat ini dengan menggunakan maklumat yang telah cikgu sediakan di sini. Seterusnya maklumat yang ketiga. Termenung. Ayatnya, dia ... bersendirian di wakaf itu kerana memikirkan perkara tersebut. Jadinya di sini murid lengkapkan ayat ini dengan menggunakan maklumat yang telah cikgu berikan. Oleh itu, ketiga-tiga ayat ini akan menjadi sebuah perenggan dalam penulisan nanti ya murid-murid. Mari kita membina ayat berdasarkan gambar kedua ini dalam jadual untuk menjelaskannya. Baiklah murid-murid, sekarang kita beralih kepada gambar yang kedua pula. Iaitu kita lihat dalam gambar kedua ini menunjukkan Amar yang sedang berfikir mencari idea. Dan dia telah mencari idea itu dalam internet dengan menggunakan komputer. Oleh itu kita lihat maklumat yang telah Cikgu Afan berikan di sini iaitu terdapatnya penanda wacana iaitu selepas itu. Jadinya kita lihat contoh ayat. ... Dia telah mendapat idea yang bernas. Jadinya di sini murid perlu melengkapkan ayat ini dengan menggunakan maklumat tersebut. Iaitu penanda wacana yang telah cikgu berikan di sini. Kita lihat maklumat yang kedua, mencari maklumat. Contoh ayat, dia telah ... dalam internet bagi mengatasi masalah yang dihadapinya. Jadi murid perlulah melengkapkan ayat ini dengan menggunakan maklumat yang telah cikgu berikan. Seterusnya maklumat yang ketiga, gembira. Contoh ayat, dia berasa sungguh ... kerana telah menemui jalan penyelesaian masalah tersebut. Jadinya di sini, ketiga-tiga ayat ini akan membentuk sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Seterusnya, mari kita membina ayat berdasarkan gambar ketiga ini dalam jadual untuk menjelaskannya. Baiklah murid-murid, kita beralih kepada gambar yang ketiga ini. Gambar yang ketiga ini menunjukkan sekumpulan murid yang bermurah hati mendermakan wang ke dalam tabung
Wang tersebut akan digunakan untuk membina sistem pemercik air. Oleh itu kita lihat maklumat yang telah Cikgu Afan sudah sediakan, iaitu mari. Contoh ayat, ... kita menderma wang ke dalam tabung bagi membina sistem pemercik air di kawasan wakaf sekolah. Ajak Amar kepada kawan-kawannya. Seterusnya kita lihat maklumat yang kedua, iaitu murah hati. Contoh ayat, rakan-rakannya amat mendermakan wang ke dalam tabung itu. Dan kita lihat maklumat yang terakhir, iaitu dipenuhi. Contoh ayat, lama-kelamaan tabung itu sudah ... wang kutipan derma daripada orang ramai. Oleh itu, murid-murid perlulah melengkapkan ketiga-tiga ayat ini dengan maklumat yang telah Cikgu Afan berikan, dan ketiga-tiga ayat ini akan membentuk sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Mari kita membina ayat berdasarkan gambar keempat ini dalam jadual untuk menjelaskannya. Baiklah murid-murid, kita lihat gambar yang keempat ini menunjukkan Amar dan juga rakannya yang sedang pergi ke kedai bahan binaan untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk membina apa? Bagus, untuk membina sistem pemercik air. Dan ada lagi gambar di bawah itu menunjukkan seorang lelaki, mungkin cikgunya, yang sedang memasang sistem pemercik air di bumbung pondok itu. Dan kita lihat maklumat yang di sini seterusnya. Contoh ayat, ... Amar dan kawan-kawannya telah membeli bahan-bahan yang diperlukannya untuk membina sistem pemercik air. Kita lihat maklumat yang kedua, iaitu mana. Mana merupakan kata tanya. Jadinya di sini ayatnya, Amar hendak memasang sistem pemercik air ini di ... tanya Cikgu Kamal kepada Amar. Jadinya di sini murid perlu melengkapkan ayat ini dengan menggunakan maklumat yang cikgu sudah nyatakan di sini, iaitu kata tanya. Dan kita lihat maklumat yang ketiga menunjukkan contoh ayat, Amar telah ... Cikgu Kamal tempat pemasangan sistem pemercik air itu di bumbung pondok tersebut. Diharapkan murid-murid dapatlah melengkapkan ketiga-tiga ayat ini dengan maklumat yang telah cikgu berikan, dan ketiga-tiga ayat ini akan membentuk sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Mari kita membina ayat berdasarkan gambar kelima ini dalam jadual untuk menjelaskannya. Baiklah murid-murid, sekarang kita beralih kepada gambar yang terakhir, iaitu gambar yang kelima. Dan dalam gambar yang kelima ini menunjukkan sistem pemercik air itu dapat berfungsi dengan sebaiknya dan dipasang di bumbung pondok itu. Dan terdapatnya perkataan akhirnya, iaitu penanda wacana. Oleh itu kita lihat maklumatnya akhirnya. Contoh ayat, ... sistem pemercik air itu berjaya disiapkan. Jadi murid lengkapkan sahaja ayat ini dengan menggunakan maklumat yang telah cikgu berikan di sini. Kita lihat maklumat yang kedua, iaitu berfungsi. Contoh ayat, sistem pemercik air itu dipasang di bumbung pondok itu dan ... dengan sebaiknya. Jadi murid perlu melengkapkan ayat ini dengan menggunakan maklumat yang telah Cikgu Afan berikan. Seterusnya kita lihat maklumat yang ketiga, iaitu sejuk. Contoh ayat, oleh itu kawasan wakaf sekolah Amar telah menjadi ...
Jadi murid lengkapkan sahaja ayat ini ya dengan menggunakan maklumat yang telah Cikgu Afan berikan. Oleh itu, ketiga-tiga ayat ini akan membentuk sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Kini tiba masanya murid perlu tuliskan sebuah penulisan yang bertajuk "Mari nyamankan udara secara berperenggan". Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk menulis ayat dalam penulisan ini. Tuliskannya dalam buku penulisan. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti ketiga ini sangatlah mudah. Jangan risau, segalanya telah pun kita bincangkan sebentar tadi ya murid-murid dalam slide aktiviti yang kedua. Jadinya di sini kita lihat adanya 6 perenggan. Iaitu kita lihat satu persatu ya murid-murid. P1 iaitu perenggan pertama. Perenggan yang pertama ini merujuk kepada pendahuluan. Dan di sini murid perlu merujuk gambar yang keberapa? Bagus, gambar yang pertama. Seterusnya kita lihat P2 iaitu perenggan yang kedua. Merujuk kepada gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini murid rujuk di mana? Dalam slide aktiviti kedua. Seterusnya kita lihat lagi P3 iaitu perenggan ketiga. Merupakan gambar yang ketiga. Bagus. Seterusnya P4 merujuk kepada perenggan yang keempat. Jadi murid rujuklah gambar yang keempat. Dan kita lihat lagi di situ P5 merujuk kepada perenggan yang kelima. Dan perenggan yang kelima ini murid-murid perlulah merujuk gambar yang keberapa? Bagus, gambar yang kelima. Dan akhirnya di situ P6 merujuk kepada perenggan yang keenam sebagai penutup karangan. Jadinya di sini murid perlulah merujuk semula slide aktiviti 2 tadi yang telah kita bincangkan tadi kan. Untuk menulis sebuah penulisan secara berperenggan. Jadinya di sini murid-murid dapatlah fahami satu perenggan berapa ayat? Bagus, adanya 3 ayat. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.